قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat masjid ini. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang ke-6 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Surah Al-An'am ayat yang ke-6. Di dalam firman ini Allah mengatakan, Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyakkah daripada generasi-generasi umat manusia yang terdahulu sebelum daripada mereka yang telah kami hancurkan, yang telah kami binasakan, yang mana generasi tersebut telah kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi, yang mana keteguhan tersebut tidak kami berikan kepada kamu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami mencurahkan ke atas mereka daripada langit hujan yang turun mencurah-curah. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami menjadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bizunubihim, dan kami telah hancur dan binasakan mereka kerana dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami cipta dan gantikan selepas mereka dengan generasi yang lain ataupun generasi yang baru. Surah Al-An'am ayat yang ke-6. Ini adalah permulaan awal perbicaraan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am. Ada baiknya sebelum kita memulakan perbahasan dan penafsiran berkaitan dengan ayat ini, kita mengambil sedikit ilmu, sedikit informasi berkaitan dengan muqaddimah surah Al-An'am. Secara umum surah Al-An'am adalah merupakan surah yang ke-6 mengikut tertib susunan Al-Quran, bermula daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan Al-An'am. Makna Al-An'am adalah merujuk kepada haiwan ataupun binatang ternak. Al-An'am, haiwan atau binatang ternak. Dia adalah jamak daripada kalimah na'am.
Bahasa Arab ni kosakata dia indah banyak. Na'am ada makna ya. Na'am juga ada makna unta. Na'am juga bermaksud haiwan ternak. Baik, apakah hubungan penamaan surah ini dengan isi-isi kandungan surah Al-An'am? Secara umum surah Al-An'am dia nak menceritakan satu golongan yang sesat. Siapakah golongan sesat yang dimaksudkan yang Allah nak bagi tahu kepada kita dalam surah Al-An'am? Iaitu golongan musyrikin. Manusia-manusia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan jenis-jenis kesyirikan, sama ada dari sudut akidah mereka ataupun kesyirikan dari sudut perbuatan dan amalan-amalan mereka. Tetapi lebih awal Allah menempatkan 3 golongan yang sesat lebih awal sebelum datangnya surah Al-An'am. Kalau kita nak bagi faham secara mudah, dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan golongan sesat yang namanya Yahudi. Dalam surah Ali Imran Allah nak cerita satu golongan sesat yang namanya Nasrani. Dalam surah An-Nisa Allah nak cerita satu lagi golongan sesat yang namanya munafiqin. Bila mari surah Al-Maidah Allah gabungkan ketiga-tiga yang awal tu dalam satu surah. Dalam surah Maidah sekali lagi Allah cerita pasal Yahudi, sekali lagi Allah cerita pasal Nasrani, sekali lagi Allah cerita pasal munafiqin. Tapi bila mari surah Al-An'am Allah tambah satu lagi golongan yang sesat, iaitu golongan musyrikin. Manusia-manusia yang mensyirikkan Allah. Jadi bila kita baca Al-Quran daripada awal sampai Al-An'am, di sini kita dapat faham bahawa awal-awal lagi Allah nak memperkenalkan kepada kita 4 jenis golongan yang sesat ni. Apa tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan? Bukan kita nak bantai mereka, bukan kita nak tuduh mereka, bukan kita nak laknat mereka. Tapi kita belajar itu supaya kita dapat mengenali golongan-golongan yang sesat ini dengan sebenar-benar pengenalan. Apakah ciri-ciri khas yang ada pada golongan-golongan ini? Apakah sifat-sifat khusus yang ada pada golongan-golongan ini? Apakah jenis perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan sehingga mereka digolongkan oleh Allah dari salah satu kumpulan-kumpulan ini. Kita nak belajar supaya sifat mereka, ciri mereka, perkataan dan perangai mereka tidak untuk dibuang daripada diri kita ni. Kalau kita sebut ni perangai Yahudi, kita tak mau benda tu. Kalau kita sebut ni PL perangai orang Nasrani, kita tak mau benda tu ada dengan kita. Ni sifat orang munafik, kita tak mau sifat tu ada pada kita. Ni sifat orang yang mensyirikkan Allah, kita tak mau benda tu ada pada kita. Tu tujuan kita belajar. Okey. Surah Al-An'am ni adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Mekah. Ini adalah surah Makkiyah. Dari awal Baqarah surah Madaniyah, Ali Imran surah Madaniyah, An-Nisa surah Madaniyah, Al-Maidah surah Madaniyah. Tapi bila masuk surah Al-An'am, ni adalah surah yang pertama, yang paling besar adalah surah Makkiyah yang mempunyai 165 ayat. Ada berapa? 165 ayat. Bila waktu turun surah ni kepada Rasulullah, secara umum surah ni turun kepada Rasulullah setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke bumi Madinah. Waktu dia bila? Setahun sebelum hijrah Nabi. Jadi maklum bagi kita, Nabi berada di Mekah, berdakwah dan mentablilkan wahyu dan risalah Allah ni 13 tahun. Setahun sebelum hijrah bermaksud waktu ayat ni turun pada surah ni turun pada Nabi dah hampir lebih kurang 12 tahun dah Nabi duk berdakwah.
12 tahun dah Nabi nak mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Pelbagai cara, kaedah, teknik Rasulullah cuba untuk motivatkan diri mereka, ajak kembali kepada Allah, ajak kembali kepada bentuk ketaatan dan penyembahan yang sebenar, ajak kembali kepada ibadah yang sebenar. Hampir 12 tahun. Tetapi penerimaan mereka tetap sama. Dalam tempoh 12 tahun tu jugalah mereka sering melawan Rasulullah. Mereka sering menentang Rasulullah. Mereka sering menuduh Rasulullah. Mereka sering memaki, mencaci Rasulullah dengan pelbagai tuduhan dan labelan dan dakwaan yang tak sepatutnya ada pada batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau ambil perkiraan tahun, tempoh 12 tahun ni bukan pendek, bukan singkat bagi seorang pendakwah. Jenis kita hak jenis tidur bangun, mungkin berasa, oh sat je 12 tahun dah. Tapi jenis orang berdakwah pada jalan Allah ni bukan pendek, ni bukan singkat. Jadi, dalam 12 tahun, ajak orang tak mau dengar ni. 12 tahun orang lawan ni. 12 tahun orang tentang ni. Kita hari ni sebagai perbandingan. Ada ustaz-ustaz, ada penceramah-penceramah, mungkin baru 2-3 tahun baru berceramah. Mungkin ada 4-5 tahun baru berceramah. Dan beza dia, kita 2-3 tahun ke, kita 4-5 tahun ke, hak duduk depan kita ni macam ni. Ustaz habaq apa pun, senyap semua. Ustaz habaq apa pun, senyum semua. Ustaz habaq apa pun, angguk semua. Cuba bayangkan saya main sini, habaq tu lawan dah. Habaq tu tentang dah. Habaq tu maki dah. Habaq tu caci dah. Habaq tu label macam-macam dah. Kalau ini berlaku bukan kata 12 tahun. Tak ada 2 minggu saya belah dah masjid ni. Tak boleh jadi ni ibadur rahman ni. Mari duk ngangau mulut dah. Start je nak cakap dah. Start je nak terkam dah. Fed up dah aku. Putus asa dah aku. Kita. Tapi ni amanah, ini misi tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hati, jiwa dan perasaan Rasulullah, kalau boleh nak semua orang masuk Islam, memeluk Islam. Beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara yang sebenar, dengan cara yang paling betul. Tapi itulah hakikat yang diterima oleh Rasulullah daripada golongan-golongan yang menentang dan melawan dakwah baginda.